amalan yang diberikan oleh guru saya sebagai tuan-tuan, untuk saya berikan tuan-tuan juga. Tuan-tuan nak jadi orang benar ni, buka surah Isra ayat 80. Ambil ayat tu, doa pada waktu salat tahajud atau pada satu dalam salat taubat atau dalam salat hajat. Ayat 80 surah Al-Isra. Apa ayat dia? Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Guru saya kata ambil ayat tu untuk hang baca, supaya niat dia untuk minta kebenaran daripada Allah agar kita jadi orang yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat 80 surah Isra. Ayat ni pun saya ijazah ke tuan-tuan untuk tuan-tuan amalkan. Silalah. Terima tak? Silakan. Saya benarkan yang saya ambil daripada guru saya sendiri, saya serahkan tuan-tuan untuk beramal. Beramal untuk apa? Untuk jadi orang siddiq. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan aku ni termasuk dengan golongan orang yang siddiq. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkan aku dari dunia ni jadi orang yang siddiq. Waj'al li min ladunka sultanan nasira, dan jadikanlah aku di sisimu penolong. Jadi kalau engkau tu pada aku, engkau bantu aku, engkau tolong aku, kerana pertolongan yang sebenar-benarnya. Kau lah tolong aku, ya Allah. Ayat apa? 80 surah Al-Isra. Ambil ayat tu, amal untuk jadi orang yang siddiq dengan Allah Ta'ala. Sujud pada Allah, kalau asli amalan dia buat sembahyang hajat atau sembahyang taubat atau sembahyang tahajud, sujud terakhir sebut pada Allah doa ni berulang-ulang kali sambil kata pada Allah, ya Allah, izinkan aku, jadikan aku orang yang benar bertuhankan kamu, jadikan aku orang yang benar bernabikan Muhammad, jadikan aku orang yang benar dalam Islam ini, jadikan aku orang benar dalam ucapanku, perbuatanku, perasaanku, jadikan aku orang yang benar, ya Allah. Ini antara doa ataupun benda yang kita boleh selitkan dalam doa kita itu, agar kita jadi orang yang benar. Tuan-tuan, Allah muslim, Allah hidup kita lagi. Untuk apa Allah hidupkan kita, tuan-tuan? Untuk kita bergenjak, berubah diri daripada tak benar kepada benar, daripada orang bohong kepada orang yang benar. Allah bagi peluang. Allah tak mati kita lagi ni. Kenapa? Kerana Allah sayang kita dan Allah nak bagi kat kita peluang untuk menjadi orang yang benar, supaya kita termasuk dalam golongan yang ketuanya nanti ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang yang pertama membawa liwaul hamd. Di hari kiamat nanti, kata setengah tafsir, orang yang membawa bendera kepujian duduk lalu depan Allah Subhanahu wa taala. Antaranya ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membawa bendera as-siddiqin. Maka ketika mana kita jadi orang benar as-siddiq, kita akan dibawa oleh Allah atau malaikat, bawa masuk dalam golongan tu untuk lalu depan Allah Ta'ala. Dan siapa masuk golongan siddiqin, mereka ni termasuk dalam golongan yang yudkhul jannah bighairi hisab, masuk syurga tak ada hisab. Tuan-tuan, siapa masuk golongan siddiqin, maka dia akan masuk syurga tak ada hisab. Maksud tak ada hisab ni, hang baik ke, hang jahat ke, hang dosa banyak ke, Allah kata hang masuk, aku tak kira. Sebab kamu termasuk dalam golongan yang Allah berikan peluang masuk syurga, tak ada hisab apa-apa. Tuan-tuan, kita ni takut mati pasal apa? Antaranya sebab kita fikir nak kena hisab di kubur ni, nak kena soal, nak kena tanya, nak kena jawab. Allahu Akbar. Jadi kita susah hati. Cerita pasal mati tak mau dengar langsung dah. Pasal apa? Takut. Pasal apa takut? Takut antara takut nak berdepan dengan soalan-soalan, takut nak berdepan dengan persoalan, pertanyaan-pertanyaan malaikat yang banyak. Tiba-tiba, tuan-tuan, ubat dia satu je. Nak selesaikan masalah soalan-soalan daripada malaikat, nak selesai soalan-soalan daripada Allah Ta'ala, satu je. Jadi orang siddiq, engkau akan dilepaskan oleh Allah. Nah, dia ulama bagi dah betapa Abu Bakar Siddiq ni, tuan-tuan, Allah sayang dia. Selepas Nabi SAW, orang yang paling Allah sayang ialah Abu Bakar. Dan kedua yang paling disayang oleh Allah Ta'ala selepas Abu Bakar ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Pasal apa ni?
Sebab mereka jadi orang yang siddiq. Orang yang meminta pada Allah agar jadi orang yang benar. Kalau gitu jalan dia tuan. Sayyidina Abu Bakar dah tunjuk jalan dekat kita. Jalan dia dah lalu dah. Dia tunjuk jalan kita pula jadi orang yang benar macam mana. Maka jom jadi orang benar. Habuan dia cukup besar. Jadi orang yang benar, habuannya teramat besar. Si Allah Subhanahu wa taala. Apa habuan dia? Udkhul jannah bighairi hisab. Masuklah ke syurga ku, kata Allah, tanpa ku hisabkan apa-apa. Allahu akbar. Jadi golongan ni bukan golongan yang tak boleh kita capai. Golongan ni boleh kita masuk dia. Kita boleh masuk golongan tu. Jangan tak apa, kami nak buat jurnal ustaz, kami orang biasa aja, ustaz tak apa. Tak nak. Siapa boleh masuk golongan ni? Dengan syarat jadi orang yang benar. Benar pada kalam, benar pada perbuatan, benar pada perasaan. Tuan-tuan dan sekalian, benar ni mengikut mana? Benar mengikut solat antaranya. Pasal apa kita baca Fatihah bagi elok? Tak baca merapu. Tak baca ikut suka. Bila tak sembahyang kita baca Fatihah dengan cara baik. 7 kali berhenti, jaga tasydid yang 14, jaga huruf-hurufnya. Antaranya kan jaga kalam, jaga sebagainya. Apa sebab kita diminta jaga kalam jaga Fatihah? Kerana menjaga kalam dan Fatihah itu sebab untuk kita bercakap benar di luar pada solat. Tapi sayangnya tuan-tuan, betapa orang solat cakap dia tak bohong. Dia cakap betul, dia baca pun elok, luar yang pembohong. Kerana dia tak ambil kesan solat itu. Patutnya bila Fatihah baca elok, surah baca elok, tak merapu, baca pun tak mahu baca elok. Mana baca elok tu nak ajak lidah kita jadi bercakap benar. Perbuatan yang benar, rokok dengan imam, i'tidal, bagi imam dulu, kita turut dulu. Semua tu nak bagi tahu, nak ajak kita latih kita jadi orang benar, ikut perintah. Ini hikmah solat. Bukan suruh sembahyang tu ambil apa? Ambil akhlak yang terbit daripada solat-solat yang baik. Tuan-tuan, puan-puan sekalian. Baik, maka jom jadi orang benar. Apa kita nak buat? Malam ni kita buat. Saat lagi boleh buat. Ambil ayat 80, hafal sikit. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ayat ni guru saya Syekh Yusuf bagi ijazah kat saya banyak kali. Di sini dia bagi, dan waktu saya berada di Jordan nak pergi dekat dia di Beirut 2010. Saya telefon dia, Syekh, pelajar-pelajar Jordan minta saya baca kitab hikam. Kan waktu saya melawat Jordan tahun 2010, tahun yang saya jumpa dengan Syekh Salah ni hafizahullah. Saya telefon Syekh Yusuf sebab saya nak pergi lagi 2-3 hari, saya nak pergi, atau seminggu lagi saya nak pergi ke Beirut daripada Amman. Telefon dia, Syekh ada sini lagi, dia kata aku bawa balik daripada Kanada. Saya pun dah tahu Syekh ada di Beirut. Saya pun nak beritahu minggu depan aku pergi dengan Syekh. Bila ambil itu saya kata, Syekh, budak pelajar-pelajar Mu'tah ni, pelajar-pelajar Jordan minta aku baca kitab hikam. Aku nak buat macam mana, Syekh? Minta doa sikit. Dia kata, payah apa, akan aku bagi kat hang dah. Dia kata, so ayat 80 surah Isra tu ambil, amal yang tu, nanti Allah bukakan pengetahuan kitab hikam kat hang. Sebab doa tu menjadikan kita orang benar. Benar untuk menafsirkan Al-Quran, benar untuk tafsirkan agama, dan benar untuk tafsirkan kitab hikam dan ilmu lain. Jadi orang benar, tak bohong. Kerana ini mauqif ulama-ulama bercakap atas ilmu yang benar daripada Allah, tak tipu. Baik, maksud kita tuan, jom jadi orang benar. Baik. Jadi sebentar balik, asas dia Islam, Muslim lawannya orang kafir. Dan mukmin itu, sifat mukmin berlawan dengan sifat satu lagi, sifat munafik. Maka siapa munafik, dia tak beriman. Siapa beriman, dia tak munafik. Tidak akan bersatu di antara munafik dengan beriman sama sekali. Tak akan jadi mukmin orang munafik, dan tidak akan munafik sebagai orang yang mukmin.